Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya sekali lagi Allah memberi peluang kepada kita untuk terus hadir ke dalam masjid untuk kita menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan juga kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita sehingga ke saat ini. Masih lagi diberi peluang untuk kita terus hidup. Dan bila Allah panjangkan umur kita, perkara yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah mencari redha Allah, mencari keampunan Allah, mencari rahmat Allah. Dan yang paling utama sekali, mencari ilmu Allah. Sesungguhnya hanya dengan ilmu Allah sahajalah kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu, maka sudah pasti kehidupan kita berada di dalam kejahilan. Dan yang paling kita takuti, melakukan sesuatu amalan tanpa ilmu, ianya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pun mestilah asas dia berilmu. Dan ilmu ni pula adalah syarat sah ibadat. Kalau kita lakukan sesuatu ibadat tanpa ilmu, maka ibadat kita ditolak. Jadi ilmulah menjadi perkara yang amat penting. Dan ilmu ni juga adalah salah satu daripada bekalan yang kita akan bawa balik akhirat. Ulama sebut ada 3 bekalan yang perlu kita bawa balik ke akhirat. Kalau kita ziarahlah adik-beradik kita yang berada jauhan, yang ada di Kuala Lumpur, kata kita pergi, dah tentu bawa bekal. Kalau bermalam lah rumah adik-beradik, tentu pakaian tentu bawa. Bawa bekalan sikit. Kalau kita pergi berkelah, air mineral dah tentu bawa ya. Nak minum, bekalan kita. Nak minum waktu berkelah, mesti bawa, mesti teringatnya, bawa air lah. Ini kan pula kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kena bawa bekalan. Jadi ulama sebut ada 3 bekalan yang kita akan bawa balik ke akhirat. Pertama, ilmu. Maka sebab itu masa hidup ni carilah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Kerana dia bekalan kita. Dan ilmu inilah juga penyuluh hidup kita. Bila kita ada ilmu, barulah hidup kita ni hidup yang mengikut syariat. Barulah kehidupan kita ni teratur bila ada ilmu. Sebab itulah carilah sebanyak-banyaknya ilmu
kerana dia bekalan nak bawa ke akhirat kelak. Yang kedua, ulama sebut secara ringkas, iaitu nak bawa balik iman. Iman ni apa? Percaya ataupun yakin. Ini akan kita akan bawa balik akhirat. Kalaulah kita tak percaya apa yang kita belajar, rukun iman pun tak percaya, Allahu Akbar, maka tak adalah bekalan kita. Sebab itu iman ni percaya wajib. Sebab itulah rukun iman tu, rukun iman ada berapa? 6. 6 rukun iman tu wajib percaya semua. Tak boleh ragu-ragu. Kalaulah ada satu kita ragu, jadi 6 tolak 1 berapa? Itu matematik. 6 tolak 1, 5. Tapi hukum ilmu tauhid, 6 tolak 1, kosong. Habis iman kita. Kosong, tidak beriman lah. Allahu Akbar. Jadi wajib percaya, tak boleh tidak. Itu iman tu nak bawa ke akhirat. So, kita akan bertemu dengan Allah. Ya Allah, ini dia. Keimanan aku ni dia, aku bawa untukmu. Ini Allah nilaikan. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada 3 yang bekalannya, iaitu amal. Kena beramal lah. Dah ada ilmu, dah kita percaya ilmu tu, dah yakin, beramal. Ada orang dia ada ilmu tapi tak beramal. Allahu Akbar. Ini perkara yang dibenci oleh Allah. Jangan ya tuan-tuan, ada ilmu sikit, buatlah sikit yang mana yang mampu. Sebab tu Allah sebut Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surah As-Saff. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu berkata sesuatu yang kamu tahu tapi kamu tak buat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maknanya besarlah kemurkaan Allah bagi orang yang tahu sesuatu tapi dia tak amal. Ini kita takut. Jadi kalau dah tahu sikit-sikit, buat yang mana mampu. Janji buat. Rajin baca Quran, rajin sedekah. Yang kita tahu, buatlah sikit-sikit. Jangan tak buat langsung. Itu amalan. Jadi amalan inilah yang memberatkan timbangan kita di neraca mizan kelak. Setiap daripada kita ni akan ditimbangkan amalan. Amalan baik dan amalan buruk akan ditimbang. Tengok yang mana berat. Kalaulah berat amalan baik, amalan soleh, maka alhamdulillah tempat dia dalam syurga. Tapi ditakuti amalan buruk lebih banyak daripada amalan yang baik, na'udzubillah, tempat dia dalam neraka. Ini kita takut. Dua je. Berat amalan soleh atau berat amalan buruk, itu je. Dia tak ada tengah-tengah, tak ada. Tak ada sama 50-50, tak ada. Sebab di akhirat dia ada 2 tempat. Kalau ada 3, mungkinlah kita kata duduk di tengah-tengah, duduk atas pagar. Duduk atas pagar, DAP, duduk atas pagar. Ini saya sebut singkatan. Tak ada duduk atas pagar, tak ada. Syurga, neraka, itu je. Maka sebab itulah perbanyakkanlah amalan. Kerana amalan di dunia inilah memberatkan timbangan kita di neraca mizan. Dan amalan yang patut kita buat yang sunat-sunat tu. Yang wajib tu dah tentu kena buat. Sebab dia fardu. Yang sunat-sunat ni ada orang buat, ada orang tak buat. Jadi kita yang buat tu, itulah yang memberatkan timbangan neraca mizan. Terutamanya sembahyang sunat. Solat ba'diyah, qabliyah, jangan tinggal. Kerana Nabi sebut, solat sunat-sunat ni, dia menyempurnakan solat fardu. Kadang-kadang solat fardu ni kita lalai. Kita tak khusyuk, tak fokus. Jadi yang menampung, yang jadi sembahyang tu sempurna, solat sunat. Jadi solat sunat itulah menyempurnakan yang fardu. Sama juga puasa Ramadan. Kadang-kadang kita puasa, kita buat benda-benda yang makruh. Jadi yang menampung puasa fardu kita tu, puasa sunat. Yang sunat ni kalau boleh jangan tinggal. Jadi dialah memberatkan amalan. Jadi itulah 3 bekalan, saya ulang balik sebagai mukadimah. Pertama, ilmu. Carilah sebanyak-banyaknya, jangan tinggal majlis ilmu. Yang kedua, iman.
percayalah apa yang kita belajar selama ini, yakinlah itulah dia Islam. Yang Allah turunkan kepada kita. Dan yang ketiga, amal, maka lakukanlah amalan-amalan sunat terutamanya yang memberatkan timbangan kita. InsyaAllah ada 3 ni kita akan selamat di akhirat. Boleh ya? Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bertemu sekali lagi untuk kita menyambung pengajian kita menggunakan kitab Al-Qawlut Tamfi Ahkam Al-Imam wal-Ma'mum ala mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang ini sebuah kitab yang membicarakan kesempurnaan hukum hakam bagi imam dan makmum. Kuliah yang terakhir kita berhenti pada muka surat 20. Ada tanda? Muka surat 20 Muka surat 20 tu dah habis kan? Ya? 22? Perkara 33. 33. Tuan-tuan dah ada kitab. Kitab tu dibekalkan oleh pihak masjid. Jadi besarnya ganjaran. Tuan-tuan kuasa masjid ni menyediakan kitab. Baru separuh kan? Jadi maknanya kita sambung perkara 21 lah. Muka surat 21. Kita masih lagi dalam perkara 32. Iaitu pada muka surat 20. Jadi dah habis dah tu. Malam ni sambung muka surat 21. Perkara yang sama juga. Dalam kitab ni tuan-tuan ada 214 perkara. 214. Tapi tuan-tuan ni yang photostat tu tak lengkap katanya. Dia ambil photostat separuh. Nanti dah habis tu photostat lagi separuh. Jadi ada 214 perkara, kita baru sampai perkara 32. Jauh lagi. InsyaAllah panjang umur, kita cuba habis. Baik. Jadi muka surat 21, di bawah tajuk perkara 32, iaitu tajuknya apa? Makmum yang berbimbang dengan membaca doa iftitah dan at-ta'awuz dengan sangkanya yang kuat ia boleh menghabiskan Fatihahnya. Baik. Tuan-tuan, bila kita dah lambat, kita masbuk. Bila kita masbuk, maka kita tidak lagi dituntut membaca perkara-perkara yang sunat. Contohnya baca ta'awuz. Ta'awuz ni apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak payah, tak payah baca. Ataupun nak baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, lagilah jangan baca. Sebab kita dah lambat. Nak baca yang sunat-sunat tu ketika Bilal selesai iqamat. Itu boleh. Ketika Bilal selesai iqamat, kita ada kat situ, waktu itulah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, baru dapat pahala. Kalau kita lambat jangan baca. Dan ada ulama kata kalau kita baca juga hukum dia makruh. Apa makna makruh? Kalau buat tak dapat pahala. Makruh maknanya kalau buat tak dapat pahala. Kalau tinggalkan tidak berdosa. Jadi jangan buatlah benda-benda makruh ni. Jadi bila sampai-sampai nak buat macam mana? Terus takbir. Allahu akbar. Macam tu. Auzubillah tak payah, usolli pun tak payah. Usolli fardhu maghrib jangan. Kenapa tak boleh baca yang sunat-sunat tu? Kerana dalam sembahyang berjamaah kita dituntut segera masuk sembahyang. Jadi nak segera masuk sembahyang, kena angkat takbir cepat. Sampai-sampai terus Allahu akbar, usolli tak payah, auzubillah tak payah. Kalau kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, lambat kita angkat. Bila lambat maka rugi. Orang yang masuk awal ikut imam tu pahala dia banyak. Terutamanya dia datang awal, masa imam takbir je Allahu akbar, kata imam, kita kat belakang terus Allahu akbar. Dapat pahala yang lengkap. Tapi kalau kita lambat, masbuk, imam dah 1 rakaat, kita baru sampai kan. Masuk-masuk, terus takbir dan diikut di mana imam berada. Kalau imam sedang sujud, terus takbir Allahu akbar, terus sujud. Jangan tunggu. Ada orang tunggu dulu, tunggu lagi jap. Imam tengah sujud tu. Dia naik atas rakaat kedua kan baru ikut. Rugilah.
Ini orang yang tak ada ilmu, dia tak tahu. Dia kata, tunggu sekejap lah. Jangan. Dia dituntut segera masuk semayang, tak kira di mana imam berada. Imam tengah sujud, ataupun tengah duduk antara dua sujud, takbir. Allahu Akbar. Itu wajib lah. Takbiratul ihram tu wajib. Iaitu takbir masuk semayang. Dia takbir masuk semayang dulu. Allahu Akbar, dah masuk, barulah terus duduk tahiyat awal. Sebab imam duduk tahiyat awal. Begitu. Boleh? Jadi jangan baca yang sunat-sunat. Termasuklah yang kita bahaskan ni. Jadi maknanya makmum yang berbimbang dengan membaca doa iftitah. Doa iftitah pun tak payah baca. Terus baca Fatihah. Sebab doa iftitah ni sunat. Kita pula lambat. Kalau kita awal, memang dituntut. Doa iftitah ni sunnah tuan-tuan. Kalau datang awal, memang kena baca. Walaupun dia sunat, sunnah. Nabi tak pernah tinggal membaca doa iftitah. Dalam semua semayang, Nabi tak pernah tinggal. Kecuali satu semayang aja. Siapa tahu? Semayang apa? Semayang apa yang Nabi tak baca doa iftitah? Semayang jenazah. Semayang jenazah pula ada dua jenis. Satu jenazah hadir, satu lagi jenazah ghaib. Jenazah hadir itu jenazah ada di depan. Jenazah gaib, jenazah tak ada di depan. Dia ada di tempat lain. Dalam riwayat, ketika Nabi semayang jenazah gaib, Nabi baca doa iftitah. Penting. Sebab tu doa iftitah ni sunnah. Jadi kalau boleh, kita baca kalau datang awal. Kalau lewat, janganlah. Sebab yang wajibnya, baca Fatihah. Doa iftitah ni sunat. Sunat ni kalau datang awal, boleh. Lambat, jangan. Terus baca Fatihah. Sebab kalau dia baca doa iftitah juga, maka dia dah tak baca Fatihah dan dia tertinggal Fatihah. Jadi kalau tertinggal Fatihah, kerana membaca yang sunat-sunat tadi, dia dikenakan denda. Apa denda dia? Kena habis juga Fatihah. Pasal apa? Sepatutnya dia boleh habis Fatihah. Pasal apa dia baca doa iftitah pula? Dan dia pula lambat. Jadi orang lambat jangan baca doa iftitah. Takbir terus baca Al-Fatihah, itu pun yang mana yang sempat. Kalau baca separuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia lambat baca bawah sekerat, imam rokok, Allahu Akbar, imam rokok. Jadi makmum tadi macam mana? Rokok ke habiskan Fatihah? Rokok. Jangan habis Fatihah. Makmum yang masbuk, dia baca mana yang sempat. Imam rokoklah dia. Habis itu Fatihah dia tak habis, siapa tanggung? Imam yang tanggung. Sebab tu Nabi sebut hadisnya, man kana lahu imami fa qira'atan imamu lahu qira'atan. Barang siapa yang ikut imam, maka bacaan imam itu juga adalah bacaan bagi diri dia, bagi makmum. Jadi bila imam rokok, kita rokok. Jadi Fatihah kita imam yang tanggung. Tapi kalau kita datang awal, bila lepas iqamat kita datang awal, kita wajib habis Fatihah. Kerana ketika itu kita adalah makmum yang muwafiq. Makmum ada dua. Satu makmum muwafiq, wajib habis Fatihah. Satu lagi makmum masbuk. Masbuk tak wajib. Baca yang mana sempat, yang lain ditanggung oleh imam. Boleh Baik. Jadi kita sambung perkara 21, muka surat 21 atas sekali. Imam Nawawi telah menjelaskan di dalam Syarhul Muhazzab. Syarhul Muhazzab ni kitab Imam Nawawi yang masyhur. Nama kitab dia Syarhul Muhazzab, Imam Nawawi punya kitab. Dengan luas katanya, maka jika kita katakan wajib atasnya makmum menghabiskan bacaan Fatihah, maka takalluf ni apa? Tertinggal. Kalau ada pensil, tulis situ, tertinggal daripada imam. Takalluf tu maksudnya tertinggal daripada imam. Kita jangan takalluf, jangan tertinggal daripada imam. Imam rokok dah. Kerana mengikut imam, hukum dia wajib. Ikut imam wajib tuan-tuan. Jadi bila kita baca, kita katalah tasbih kan, rokok kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Katalah, kita baru baca sekali, imam dah bangkit dah. Sami'allahu liman hamidah. Kita nak terus baca ke nak bangkit? Bangkitlah. Sebab ikut imam tu wajib. Baca tasbih tu sunat.
Bila bertembung wajib dengan sunat, pilihlah yang wajib. Nabi sebutlah hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya imam itu dijadikan ikutan para makmum. Jangan kamu menyalahinya. Jangan tak ikut imam. Sebab ikut imam ni wajib. Sebab tu maknanya jangan takalluf lah. Maka takalluf untuk bacaan itu. Di sini dia sebut takalluf ni sebab kita baca doa iftitah. Dah tertinggal baca Fatihah. Tertinggal, takalluf ni tertinggal. Jadi tak boleh. Jadi takalluf untuk bacaan itu adalah takalluf dengan uzur. Maka hendaklah ia mengikuti di belakang imam menurut peraturan sembahyangnya sendiri, iaitu menyempurnakan bacaan Fatihah kemudian rokok. Jadi kalau dia baca Fatihah tu dia wajib habis. Kenapa wajib habis? Sebab dia telah baca doa iftitah tadi. Jadi dia didenda. Dia dianggap cuai. Tapi berapa ramai yang ikut? Ramai tak ikut. Imam rokok, dia rokoknya. Dia tak habis pun Fatihah tu. Jadi sebab itu kita kalau lambat jangan baca yang sunat-sunat. Terus baca Fatihah. Yang ini dia lambat ni sebab dia baca doa iftitah. Bila baca doa iftitah tak sempat habis Fatihah. Imam rokok, dia rokok kan. Tak boleh. Ingat jadi maknanya yang sunat jangan baca yang wajib sahaja. Itu pun maknanya sempat. Imam rokoklah. Yang ini kes ni didenda sebab dia membaca doa iftitah. Dia anggap cuai, jangan bacalah. Jadi maknanya imam ia mengikut di belakang imam menurut peraturan sembahyang sendiri, iaitu menyempurnakan bacaan Fatihah kemudian rokok. Kena habis Fatihah tu. Habis sebanyak mana? Sebanyak mana dia baca doa iftitah. Sepatutnya jangan baca sebab dia dah lambat. Dia lambat baca doa, terus baca Fatihah. Kalau dia baca juga doa iftitah, ni dia kena denda lah. Dia berapa ramai ikut, ramai tak ikut. Jadi menyempurnakan baca Fatihah, kemudian rokok, kemudian i'tidal, kemudian sujud hingga ia mendapat imam. Dan diberi ia keuzuran pada takalluf dari imam dengan 3 rukun yang panjang. Jadi kalau dia makmum yang muwafiq, makmum muwafiq ni dia wajib habis Fatihah. Apa makna makmum muwafiq? Nak kita faham. Muwafiq tu apa? Masbuk tu apa? Tuan-tuan dah belajar mengaji lama dah bab sembahyang. Dengan ayah saya dulu kan. Apa ukuran dia? Siapa ingat? Habiskan Fatihah. Bagus. Itu tuan ingat kalau kita sempat habis Fatihah, baca Fatihah masa berdiri dengan imam. Imam belum rokok, kita berdiri, imam berdiri, habis Fatihah, maka kita adalah makmum yang muwafiq. Muwafiq ni makmum yang sempat menghabiskan bacaan Fatihah dia semasa berdiri bersama imam. Dia sempat habis kan? Dia muwafiq lah. Dia wajib habis pun, wajib habis. Ada pun makmum yang masbuk, makmum yang tak sempat habis Fatihah semasa berdiri bersama imam. Di antaranya dia lambat. Bila dia lambat memang tak sempat habis. Tak sempat tak apa. Imam rokok. Jadi Fatihah dia ditanggung oleh imam. Jadi masbuk tak perlu habis. Yang wajib habis ialah makmum yang muwafiq, yang datang awal. Kerana Nabi menyebut la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Siapa dia? Makmum yang muwafiq, yang datang awal. Yang datang awal kena habis. Yang datang lewat tak perlu habis, imam yang tanggung. Tapi jangan kata, seronoklah imam tanggung. Bolehlah datang lambat lagi, imam tanggung. Apa takut? Tak. Kalau kita datang, walaupun imam tanggung, dia ikut nasib juga. Selagi imam tu sah semayangnya, semayang kita sah lah. Takut silap hari bulan, imam tu tak makan durian banyak sangat, sakit perut, terus imam tu keluar angin. Rekat yang kita ikut ni,
imam tu batal, kita pun batal juga. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Kerana kita masbuk tadi kan. Jadi orang yang masbuk ni, kalau imam batal, maka makmum tu pun batal juga. Jadi rugi jugalah. Tapi taklah selalu imam batal kan. Kalau ikut nasib lah, kalau imam tu batal, makmum masbuk semua batal. Terbaiknya datang awal, baca Fatihah sampai habis. Kalau imam batal, kita tak batal. Sebab kita dah baca Fatihah. Bila imam tu batal, ganti imam yang baru, kita ikut je lah imam yang baru tu. Boleh jadi maksudnya jadi maknanya orang yang muwafiq ni pada takalluf daripada imam, tertinggal berimam dengan 3 rukun yang panjang. Disebut 3 rukun yang panjang. Yang panjang ni kita kena tahulah, tapi nak senang ingat, tak payah ingat 3 rukun yang panjang. Tuan-tuan ingat 5 cukup. Kita tak boleh tertinggal daripada imam sebanyak 5 rukun fi'li imam. Yang ini yang ada uzur Yang ada uzur tak boleh tinggal daripada imam 5 rukun. Di antara uzurnya apa? Dia lambat. Bacaan dia lambat. Baca pun dah faktor usia. Umur dah 90, 100. Baca pun lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana usia dia. Kalau macam tu dia baca, memang kena tinggal. Imam dah rukuk, dia tak habis lagi kan. Tak apa. Dia boleh tertinggal daripada imam sehingga 3 rukun yang panjang. 3 ni kalau tuan ingat panjang tak apalah, tapi senang ingat 5. 5 tu mana? 5 tu bermula pada rukuk. Kita kira 5 rukuk 1. Imam buat rukuk, dah 1 rukun fi'li. Lepas tu i'tidal, dah 2. Lepas i'tidal apa? Sujud. Ikut urutan Sujud pertama dah 3 rukun. Kemudian duduk antara 2 sujud dah 4. Katalah makmum tadi belum lagi rukuk-rukuk. Belum batal. Kerana dia uzur tadi. Kemudian lepas duduk antara 2 sujud yang kedua. Sampai 5 nya. Iaitu sujud yang kedua imam. Jadi sepatutnya makmum yang uzur tadi dah rukuk. Kalau tak rukuk juga, imam dah masuk rukun yang kelima, maka batal juga. Makmum yang lambat tadi, yang uzur pun batal kalau lebih daripada 5. Ini yang ada uzur. Yang tak ada uzur macam kita tak ada uzur. Tak boleh lebih daripada 2. 2 saja dah batal sembahyang. Sebab tu kita tak boleh tinggal daripada imam. Imam rokok lah. I'tidal. Jangan imam rokok kita dah baca surah lagi. Baca surah tu sunat. Ikut imam tu wajib. Jangan kalau kita tinggal 1 rukun pun dah rugi. 1 rukun fi'li, contoh macam ni. Rukun fi'li imam ni, tuan-tuan, dia bermula pada rokok imam. Rukun fi'li bermula rokok. Berdiri tak lagi. Katalah imam dah rokok. Allahu Akbar. Mana imam dah buat rukun yang pertama. Betul? Rukun fi'li. Kita belum lagi rokok-rokok, duk baca surah. Surah pula surah Al-Kahfi. Panjang surah tu. Kita tak tahu kan. Imam dah rokok. Patutnya kena ikut imam. Baca surah Al-Kahfi itu sunat. Imam dah rokok, kita buat tak tahu. Lepas imam rokok, imam buat apa? I'tidal lah. Sami'allahu liman hamidah. Imam dah buat 2 rukun fi'li. Okey, bila imam dah i'tidal, makmum dah tinggal berapa? Makmum baru tinggal 1 baru tinggal 1. Tinggal apa? Rokok. Imam dah i'tidal. Jadi makmum tadi belum lagi rokok-rokok, duk baca surah kan. Jadi dia dah tinggal 1 rukun fi'li, apa dia? Rukun rokok. Rokok dah tertinggal lah sebab imam dah i'tidal. Katalah imam tu sujud, lepas i'tidal imam sujud. Allahu Akbar. Imam dah masuk rukun yang ketiga, betul? Sujud tu rukun ketiga. Makmum tadi belum lagi rokok-rokok. Dah tinggal berapa? 2 rukun daripada imam. Apa dia? Rokok dia tinggal, i'tidal dia tinggal. Imam dah sujud. Bila tinggal 2, yang tak ada unsur macam kita tak ada unsur bukan faktor umur, bukan faktor lambat tinggal 2 saja, maka batal. Sembahyang kita batal. Sebab tu tak boleh tertinggal daripada imam. Batal tu batal sembahyang ke batal jemaah je? Batal sembahyang. Banyak orang kata batal jemaah, sembahyang batal. Jadi tuan-tuan kena hati-hati sembahyang jemaah ni. Kita kata, takkan batal kot. Yang batal ni kalau keluar angin.
Keluar angin batal lah semayang kan? Tak keluar angin pun boleh batal. Contoh, tuan-tuan tak ada tamak ninah. Tamak ninah hukum dia wajib, tuan-tuan. Apa makna tamak ninah? Mendiamkan anggota badan sekadar subhanallah. Anggota badan jangan bergerak, diam. Dia pada tempat rokok, ada rokok, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Itu tempat kena tamak ninah. Jadi bila rokok, Allahu Akbar, diam sekejap. Badan tu diam. Sekadar subhanallah. Pendek ya. Dah diam tu tak apalah, nak bergerak sikit boleh dah. Jangan tak diam langsung. Tak ada tamak ninah langsung. Contoh rokok, Allahu Akbar, buat macam tu kan. Goyang, terus sami Allah liman hamidah. Waktu dia rokok, dia tak ada tamak ninah, maka batal semayang. Semayang batal. Tak keluar angin pun, tapi batal. Tamak ninah ni wajib. Satu lagi, semasa sujud, Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zami. Aku diperintahkan untuk sujud 7 anggota. Sab'ati itu 7. A'zami 7 anggota. Jadi 7 anggota ni wajib buat masa sujud. Kalau kurang salah satu, tak cukup 7, ada 6 je, batal. Batal sujud. Bila batal sujud, batal semayang. Jadi batal semayang ni tak semesti keluar angin. Tertinggal daripada imam 2 rukun fi'li, batal. Sama dengan imam 2 rukun fi'li, batal. Mendahului imam 2 rukun fi'li, batal. Itu kena jaga, batal semayang, bukan batal jemaah. Sebab tu kita kena hati-hatilah. Sebab kita jarang belajar bab semayang ni. Bab lain banyak kan, bab semayang ni kita tak ada hukum dia semua. Sebab tu semayang ni tak ada siapa jamin. Dia kata semayang aku dah betul dah, tak ada. Saya pun tak tahu semayang saya betul atau tidak. Tuan-tuan pun tak tahu. Habis macam mana nak tahu semayang kita betul? Ni panduan. Ikut dalam kitab, dah tentu ikut Nabi. Jadi sebab tu kita belajar. Kita ikut apa yang ada kitab. Apa yang disebut ayat-ayat kita baca, dikupas, huraikan. Itu ikut. InsyaAllah. Bila ikut dalam kitab ni, insyaAllah semayang kita betul seperti mana solat Nabi. Bila ikut Nabi betul, maka semayang kita diterima oleh Allah. Tapi kalau semayang ikut akal, rasa-rasa, ikut orang tua, ikut kawan-kawan, ikut orang dulu-dulu, ikut suka hati, ini boleh jadi makruh, boleh jadi batal. Boleh ya? Lagi? Ada soalan? Mendahului imam? Tak boleh? Okey. Tuan-tuan, dalam semayang ni, 3 perkara ni tuan-tuan jangan buat. Dalam semayang berjamaah. Kalau semayang seorang-seorang tak apa. Semayang seorang-seorang kita tak ikut orang. Betul? Kita seorang-seorang ya? Tak apa. Tapi bila berjamaah, ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Pertama, tuan-tuan tak boleh mendahului imam. Jangan mendahului imam ya. Ini jarang lah. Selalunya tunggu imam. Bagus. Jangan potong imam tu. Kalau potong imam tu, dalam takbir contoh lah. Imam bangun angkat. Allah. Kita Allahu Akbar, makmum terus pegang. Dia dah mendahului imam Bila dia dah pegang, imam belum pegang lagi, dia dah pegang tangan, maka batal semayang makmum. Sebab, kenapa batal? Sebab imam belum masuk semayang. Bila imam belum masuk semayang, macam mana kita masuk dulu? Kita ikut imam. Jadi kena tunggu imam buat. Yang ni rasanya ramai tunggulah. Kita tunggu imam Okey, ini nombor 1. Ni mendahului imam ni jarang lah. Yang kedua ni banyak. Jadi 3 dia. Yang pertama mendahului. Ini jarang lah. Jarang yang ada kot mendahului imam ni kalau ada budak-budak itu je. Budak-budak tak apalah. Dia tak tahu. Ini bapak budak pula laju pada imam. Ini jangan. Yang kedua ni banyak, iaitu jangan sama dengan imam. Jangan serentak dengan imam. Jadi sembahyang maghrib tadi ada juga beberapa orang, imam sedang bergerak, dia bergerak. Tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan kena perhati betul-betul. Kita makmum di depan kan, dia nampak imam kan, imam sedang bergerak, tunggu dulu. Sebab itu Nabi bila sembahyang, Nabi jadi imam. Dalam sirah menyebut, dalam kitab ni pun ada sebut. Ketika Nabi jadi imam, Nabi sujud. Allahu Akbar. Nabi 7 anggota Nabi berada pada tempat sujud.
Sahabat cerita dalam sirah tu, kami sahabat semua berdiri lagi. Berdiri, semua berdiri. Nabi dah sujud dah. Nampak? Maknanya sedetik lepas Nabi dah diam, Allahu Akbar, Nabi sujud diam, sedetik lepas tu Nabi dah diam, barulah sahabat turun. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika Nabi bangkit daripada sujud kedua, terus naik rakaat kedua, Nabi terus berdiri. Allahu Akbar, Nabi berdiri. Dalam sirah tersebut, kami sahabat cerita, masa Nabi berdiri tu, kami semua sahabat, semua sujud lagi. Tak angkat kepala, sujud lagi. Nabi dah tegak dah. Selepas Nabi kata Allahu Akbar, sedetik lepas bar Nabi tu, barulah sahabat pula bangkit. Allahu Akbar. Apa pengajaran yang kita nak ambil? Pengajaran dia, pergerakan imam dengan makmum tak boleh sama. Bila imam bergerak, makmum diam. Makmum diam, jangan bergerak. Bila imam diam, baru makmum bergerak. Itu kaedah dia. Nak bergerak tu bagi makmum, panduan dia adalah sebutan bar imam. Sebutan bar imam tu. Sebab itu imam kalau boleh baca sebutan bar dia jelas. Allahu Akbar. Bar tu kan jelas. Sebab lepas bar imam, maknanya imam dah diam. Barulah makmum bergerak. Barulah makmum pula Allahu Akbar. Sujud. Allah. Masa imam sebut Allah tu, imam sedang bergerak. Jadi makmum jangan bergerak. Bila imam tengah sebut Allah, maknanya imam sedang bergerak. Bila imam berhenti? Bila dia sebut bar, dah bar, Allahu Akbar. Dia dah sujud kan, dia dah bar, dia dah diam. Barulah makmum pula, Allahu Akbar. Imam bergerak, makmum diam. Imam diam, baru makmum bergerak. Itu solat yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman ni saya tengok banyak campur aduk, tak ikut. Sebab suka sama dengan imam, sekali solat belum batal, cuma hilang pahala jamaah. Allah, rugilah. Kita sembahyang jamaah ni dah dapat 27 darjat, betul? Tapi dah sama dengan imam, sekali cukup. Imam bergerak, kita bergerak, habis. Hilang 27 tu, dapat satu je. Satu ni macam sembahyang seorang lah, habis sembahyang kat rumah. Kita datang masjid ni nak dapat 27, tak dapat. Sebab kita bergerak sama dengan imam. Boleh? Jadi bila imam bergerak, makmum diam. Panduan dia bar. Allahu Akbar. Bila bar tu imam dah diam, barulah kita ikut. Muslimat. Muslimat tak nampak imam. Mana dia nampak tirai lah. Tu muslimin pula lindung. Dia tak nampak imam. Kau nampak senang tengok imam dah diam ke belum. Jadi muslimat berpandukan suara imam. Sebab tu imam suara mesti bergerak serentak dengan ucapan dia. Imam kata Allahu Akbar, pegang Allahu Akbar. Bila dah pegang bar tu, imam dah masuk sembahyang, barulah muslimat pula Allahu Akbar. Jangan Allah, muslimat Allah. Dah sama. Sama, hilang pahala jamaah kalau sekali. Kalau sama dua kali, dalam rokok sama dengan imam, dalam sujud sama dengan imam. Sujud selalu ramai terkena. Sebab sujud pergerakan dia panjang. Makmum tak sabar. Imam pula otai, baru melutut. Allah, baru melutut. Allah, makmum turun juga. Tak boleh. Nak turun bila imam dahi dia dah sampai sejadah. Allahu Akbar, dia dah sujud. Barulah makmum turun. Allah, baru betul. Boleh? Tak boleh. Jadi keliru. Ya, bagus. Sebab itu tuan-tuan, untuk kesempurnaan solat berjamaah ni, dia bergantung pada imam. Imam ni maksudnya ketua, ketua dalam solat berjamaah imam. Imam itu kena buat betul dulu. Kalau imam tak buat betul, makmum bertakabur lah. Imam tu kena ada ilmu dulu. Apa ilmu dia? Dalam sembahyang ni tuan-tuan, dia ada dua jenis ucapan. Dah masuk waktu azan dulu. Lepas azan kan saya terang. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya. Okey, bagus. Saya nak jawab tadi, maksudnya dalam sembahyang ni tuan-tuan, dia ada dua jenis ucapan. Pertama dipanggil ucapan ketika bergerak. Sebab dalam sembahyang ni banyak bergerak. Jadi masa bergerak ada bacaan-bacaan dia. Satu. Kemudian ucapan yang kedua pula, ucapan ketika diam. Masa diam ada bacaan-bacaan dia. Contoh bila kita rokok, Allahu Akbar. Kita dah diam kan? Allahu Akbar, diam. Apa baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan masa diam. Jangan masa bergerak baca pula. Masa bergerak ada bacaan bergerak. Bacaan bergerak ni pula ada empat. Ada empat pecahan dia. Pertama dipanggil takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu ucapan ketika bergerak. Kita sebut apa? Takbiratul ihram? Allahu Akbar. Itu ucapan bergerak. Apa yang bergerak? Kita angkat tangan. Walaupun angkat tangan itu sunat.
Masa kita angkat tu sebut Allahu Akbar. Bila dah bar, diam. Sebab dah habis dah. Masa bergerak saja kita sebut. Bila dah diam jangan sebut. Jadi kena serentak lah. Boleh ya? Itu ucapan ketika bergerak. Sama juga daripada rokok, kita nak i'tidal. Kita tak sebut Allahu Akbar. Kita sebut apa? Sami'allahu liman hamidah. Itu ucapan nombor 2. Ucapan bergerak nombor 2 dipanggil Sami'allahu liman hamidah. Bila imam sebut tu, makmum jangan bergerak. Tunggu dulu. Tunggu bila? Sampai imam kata Sami'allahu liman hamidah. Lepas dah tu, imam dah tegak dah. Imam dah diam. Baru kita pula bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Sebab kita tak boleh sama dengan imam. Tak boleh serentak dengan imam. Tak boleh imam bergerak, makmum bergerak. Tak boleh. Makmum nak bergerak bila imam dah diam. Baru makmum bergerak. Barulah dikatakan mengikut imam. Masa imam bergerak, kita jangan bergerak sebab imam belum sempurna lagi. Dia belum lagi rokok. Kata dia, Allah, baru nak rokok kita ikut. Tak boleh lah, sebab imam belum rokok. Bila dia dah diam rokok, Allahu Akbar, dia rokok. Barulah kita ikut. Barulah dikatakan mengikut imam. Bukan sama dengan imam, bukan mendahului imam, bukan. Jadi itu ucapan bergerak. Yang kedua iaitu Sami'allahu liman hamidah. Saya kata ada 4 je kan? Okey. Yang ketiga ucapan bergerak iaitu takbir intiqalat. Tadi takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu wajib. Dia rukun ya. Kalau tak baca takbiratul ihram, solat tak sah. Adapun takbir intiqalat sunat je. Kita nak rokok, kita sebut apa? Allahu Akbar. Itu takbir intiqalat. Kalau tuan-tuan tak sebut pun tak apa. Tuan-tuan diam je. Terus rokok je. Terus rokok tak kata apa pun. Sah tak? Sah. Sebab takbir intiqalat itu sunat. Takbir atau ihram wajib. Dia rukun qauli. Kena sebut. Allahu Akbar. Yang mula-mula tu. Allahu Akbar. Sebut. Rukun qauli. Rukun maknanya wajib. Kalau tak baca tu, batal lah sembahyang. Adapun masa rokok, takbir intiqalat. Itu yang ketiga ya. Takbir intiqalat, ucapan bergerak yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ya. Yang kedua tadi apa? Tasbih tadi. Sami'allahu liman hamidah. Kita tak sebut Allahu Akbar kan? Sami'allahu liman hamidah tu ucapan bergerak. Jadi nak bergerak selepas imam kata dah. Sami'allahu liman hamidah. Lepas dah tu baru kita bangkit. Mana imam dah diam. Itu yang ketiga Yang keempat ada 4 ya. Iaitu taslim. Taslim tu apa? Semasa nak beri salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berpaling kan? Itu ucapan bergerak tu. Jadi maksudnya bila kita sebut assalamualaikum, masa sebut warah tu berpaling. Jadi imam tadi dia dah ada ilmu bagus Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab lain dia tak buat macam tu. Mazhab lain Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pusing je. Syafi'i tak. Syafi'i masa sebut warah tu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, warah baru berpaling. Itu mazhab Syafi'i. Dan berpaling pula 90 darjah. Macam mana nak tahu 90 darjah? Orang belakang nampak pipi kita. Jadi nampak orang belakang nampak pipi itu sunnah. Jadi kena kuat palingnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab itu kalau Nabi di imam, sahabat suka duduk sebelah kanan. Sebab masa Nabi salam tu sahabat tengok pipi Nabi. Nampak pipi Nabi yang berwarna putih kemerah-merahan. Pipi Nabi. Ada pula yang duduk sebelah kiri, bila Nabi salam sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat tengok pipi Nabi. Nampak pipi Nabi. Sunnahnya bagi makmum nampak kita masalahnya kita kedekut. Sikit sangat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak nampak makmum belakang mana pipi imam tak nampak. Pasal palingnya sikit sangat. Jadi kalau paling sikit makruh Ingat sunnahnya berpaling 90 darjah. Orang belakang nampak pipi kita. Itu sunnah. Kalau sikit tak dapat Okay. Jadi kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i, kepala ni anggota berat.
Anggota berat ni maksudnya bergerak sekali aja batal. Dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, dia ada 3 jenis anggota. Pertama dia panggil anggota berat. Jadi berat ni tak boleh gerak kuat lah. Kepala lah, di antara kepala. Contoh, bila nak salam, dalam mazhab Syafi'i bukannya kita hangguk. Kita tak ada hanggut, pusing je. Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing je. Jangan macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Beria benar mengangguk. Mana ada dalam Syafi'i, tak ada begitu. Bila angguk macam tu, anggota kepala ni anggota berat, boleh batal semuanya. Semuanya batal? Batal. Kita bergerak lebih daripada 3 kali, batal. Bergerak lebih daripada 3 kali. Anggota yang kedua, anggota ringan, anggota sederhana. Kita nak tutup, katalah ada kosong sebelah orang dah keluar kan. Kita nak tutup tu, kita nak rapat, nak bergerak. Bila nak bergerak tuan-tuan, bergerak 2 berhenti. 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Jangan 2, 3, 4, 5 terus. Batal. Semuanya batal bagi mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak tahulah. Syafi'i batal. Itu anggota ringan, anggota sederhana, bukan ringan. Anggota sederhana tidak boleh melebihi 2 pergerakan berturut-turut. Dia sampai 2 je. 3, 4 kalau turut-turut batal. Sebab tu kita nak melangkah ke depan kan, katalah ada kosong di depan. Langkah 1, 2 berhenti. Betul, langkah lagi 1, 2 berhenti. Jangan 1, 2, 3, 4. Batal lah. Hukum dia macam tu. Itu tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi kita bila ada salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah lah, bukan nak sapu pun tak apa, tak payah pun tak apa. Tak ada hukum kata kena letak macam ni, sapu kepala, tak ada. Tak ada riwayat berkata macam tu lah. Tapi nak buat tak apalah, dah habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila salam tu dah keluar semayang. Lantaklah nak buat macam tu ke, macam ni ke, dia tak ada apa lah. Dia tak adalah batas semayang sebab dah habis. Sujud. Buat sujud sawi. Bila tak buat, baik. Bila imam meninggalkan sunat-sunat di dalam sembahyang. Contohnya kunut. Kunut tu sunat ab'ad. Ataupun duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal tu sunat juga. Sunat ab'ad. Apa makna sunat ab'ad? Dalam sembahyang ni ada 2 jenis sunat. Sunat ab'ad satu lagi sunat hay'ah. Sunat ab'ad kalau tertinggal disunatkan buat sujud sawi. Kalau teringat dalam sembahyang lah. Selalunya kita kunut lupa kan, lupa duduk tahiyat akhir, Allah lupa kunut. Sujud sawi lah. Sebab dalam sembahyang. Tapi kalau dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah lupa kunut. Tak payahlah. Dah lepas, tak apa, sujud sawi itu sunat. Okey. Saya bawa cerita dulu. Baik, sekarang ni kalau imam tertinggal, kita dah tahu hukum dah, hukum sunat apa? Bila sunat benda yang tertinggal, tak perlu tegur imam. Jangan tegur. Tak payah subhanallah. Kenapa tak boleh? Sebab ada risiko kat situ. Contoh, ni contoh risiko dia apa? Risiko dia batal sembahyang. Katalah imam terlupa duduk tahiyat awal. Imam terbangkit, Allahu akbar. Imam ni tak buat tahiyat awal pula. Mesti lupa kan? Lupa. Lupa ke dia sengaja ke? Tak apa. Sebab dia meninggalkan benda yang sunat. Tak batal sembahyang. Tak payah tegur lah. Kalau tegur, ni cerita kalau tegur, makmum tegur, imam memang lupa. Allah, dia dah berdiri dah. Itu makmum tegur, subhanallah. Memang imam tu lupa. Bila dah tegur, makmum tegur, imam duduk lah. Sebab makmum tegur, subhanallah. Memang dia lupa. Lupa tahiyat awal. Imam duduk. Bila imam duduk, batal sembahyang. Bila imam batal sembahyang, makmum semua batal. Nanti lurus. Sekarang ni kenapa batal? Itu saya nak tanya tuan-tuan. Mesti ada sebab. Ulama-ulama dah bahas dah. Kenapa batal bila makmum tegur subhanallah, imam lupa tahiyat awal. Lepas tu imam teringat, duduk balik. Duduk batal. Bila imam batal, kita ikut imam. Imam batal, kita pun batal. Dia ada risiko dia. Soalan dia kenapa batal? Siapa boleh jawab? Bagus. Bila imam dah berdiri, kerana dia lupa kan, dia dah masuk rukun berdiri. Rukun berdiri itu wajib. Dia berdiri, biarlah berdiri dah rukun.
Kita pula tegur, subhanallah. Imam tu dah berdiri, tiba-tiba dia terkejut, memang dia lupa. Dia duduk nak ambil yang sunat tadi, tu batal. Tahiyat awal tu sunat, tak payah ambil lah. Dah berdiri, terus berdiri sebab dia rukun. Jangan patah balik. Dia dah masuk rukun berdiri, terus mula ambil sunat. Pasal makmum tegur. Itu yang batal. Sama lah sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya, rakaat pertama ada 7 kali takbir kan. Rakaat kedua ada 5 kali takbir. Selalunya rakaat pertama imam ingatlah. Sebab imam yang bagi kaifiat. Tuan-tuan, kita sembahyang raya 2 kali setahun. Raya haji, raya puasa. Disebut, rakaat pertama 7 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali takbir. Diselang dengan subhanallah walhamdulillah. Yang biasalah. Jadi masa sembahyang, rakaat pertama imam tu ingat. Bila naik rakaat kedua, selalu dia lupa. Berdiri je, pegang tangan, terus baca Fatihah. Imam ni, dia lupa. Bila dia lupa, angkat takbir, jangan tegur. Sebab takbir itu sunat. Takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, sunat. Tak takbir pun sah sembahyang raya. Sah. Ada makmum tegur. Imam bila naik tu, dah baca dah. Dia berdiri, bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Makmum tegur, subhanallah. Imam lupa Allah lupa takbir. Imam takbir pula Allahu akbar 5 kali. Batal. Sama macam tadi lah. Sebab dia lupa, dia dah baca Fatihah. Fatihah tu apa hukum dia? Rukun, wajib. Janganlah ambil takbir. Takbir tu sunat hai'ah je, bukan sunat abad. Takbir raya tu hukum dia sunat hai'ah. Jadi imam lupa sebab kita tegur, subhanallah. Imam lupa. Lupa dia buat takbir 5 kali kan. Dia tinggalkan Fatihah tu. Fatihah tu dah rukun. Jadi dia meninggalkan yang rukun, ambil yang sunat kerana makmum tegur tadi, batal. Bila imam batal, makmum semua batal. Sebelum tegur macam mana? Tegur apa? Untuk apa tegur? Lupa tahiyat awal. Tak payah tegur. Kunut tak buat apa tak apa. Kunut pun sunat abad juga. Kalau tegur dah lambat, dia nak tegur imam ni, terbaiknya lepas imam buat silap tegur. Jangan dah nak salam pun tegur, subhanallah imam dah lupa dah apa silap aku. Dia dah lupa. Ialah maksudnya takut imam tu kalau dia faham tak apa. Takut imam dia tak tahu apa salah aku, dia ingat salah dia kan. Maknanya sujud sahwi tu sunat. Kita tak perlu tegur imam lah. Kalau imam ingat dia buat, kita ikut. Kalau dia tak buat dia salamlah kita sebab hukum dia sunat. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Terbaik kalau ingat buatlah sebab dia menampung yang kesilapan tadi. Nak buat boleh, kena niat mufarakah dulu. Mufarakah ni berpisah dengan imam. Mesti mufarakah. Sebab tu tuan-tuan, mufarakah ni kena ada di dalam pemikiran makmum. Bila nak mufarakah? Bila imam silap. Terbaiknya mufarakah. Kena niat mufarakah, itu kita bebas. Buatlah. Dapat. Mana yang kedua tu kita mufarakah. Tuan-tuan mufarakah ni, ada kala hukum dia wajib. Bila wajib? Bila imam baca Fatihah salah. Kita pula duduk belakang. Kalau kita duduk belakang imam, kita boleh tegur imam, subhanallah. Bila sebut subhanallah, imam terkejut, imam diam. Bacakan yang betul tu. Kata imam silap, imam kata, ihdinas siratal mustaqim. Ada berapa salah? 3 salah. Ihdinas siratal mustaqim. Imam ni salah ni. Tegur, subhanallah. Ada 3 salah. Pertama dia sebut alif bukan bawah alif bawah jadi dengan lain salah. Dia sebut yang betul. Kemudian ihdinas siratal, yang betulnya huruf ta. Tol bukan tal. Tal huruf ta. Ta tu nipis, tol tu tebal. Kan? Dia salah lah, mereka tegur. Ihdinas siratal. Kemudian mustaqim, itu huruf kaf. Bukan kaf, dia kena qaf. Qim. Jadi 3 salah tu kita bacakan. Sebut subhanallah, bacakan. Ihdinas siratal mustaqim. Baca yang betul. Tunggu imam, reaksi imam. Imam apa? Dia ikut tak? Dia diam lagi, baca kali kedua. Kok dia tak perasan.
ihdinas siratal mustaqim. Kita diam, tengok reaksi. Kalau imam tu ikut kita, boleh sah sembahyang, ikutlah sampai habis. Tapi dah kita tegur dah, ihdinas siratal mustaqim, imam kata apa? Siratal ladzina an'am. Dia baca terus juga. Dia tak ikut yang dia salah tadi, yang kita betul, dia tak ikut. Ketika itu kita kena niat, wajib niat mufarakah. Mufarakah ni apa? Tidak ikut imam. Bukan keluar sembahyang. Kita ingat mufarakah tu keluar, dah sembahyang lah kat situ. Cuma tak ikut imam. Jadi kita sembahyang selesaikan berapa rakaat yang berbaki. Bila niat mufarakah, kita hilang pahala jemaah. Itu masalah dia. Jadi kalau boleh, imam dia dah tegur, ikutlah. Imam, ihdinas siratal mustaqim. Imam ikut, ihdinas siratal mustaqim. Kita tak payah mufarakah, ikutlah. Ini masalah ni, imam tak nak ikut. Kita tak boleh, makmum tak boleh ikut benda yang imam salah. Kita sedar pula. Jangan. Jadi imam salah, dah tegur tak ikut, kita niat, aku tak ikut imam. Ini selamat sembahyang kita. Boleh kalau kita tak tegur oleh imam, kita dah jadi macam piston, ada naik, ada turun. Kalau imam menambah rakaat yang kelima, dia lupa. Imam tak batal. Sebab kelupaan imam. Lupa ni benda yang lumrah. Memang manusia ni lupa. Imam tak batal kerana lupa. Kita ni yang sedar ni, tengok imam dah lebih, jangan ikut. Tegur dulu. Subhanallah. Imam naik rakaat kelima kan. Kita sebut subhanallah tu apa tujuan dia? Nak suruh imam duduk. Dah cukup dah. Apa saya tambah pula? Subhanallah. Kita duduk. Masa tegur kita duduklah sebab dah cukup 4. Duduk. Imam naik. Imam nampak, imam dah naik pula tegur. Subhanallah. Subhanallah. Nak suruh dia duduk. Kita tak boleh cakap dalam sembahyang. Kalau cakap senanglah. Imam dah terlajak tu. Dah cakap senang. Imam faham je ke? Duduk. Bolehlah kalau boleh cakap. Dalam sembahyang tak boleh cakap. Yang boleh cakap tasbih je. Subhanallah. Itu je. Jadi imam kena faham. Bila tu subhanallah, apa salah aku? Ada naik, ada duduk. Aku dah silap ni. Duduklah patutnya. Sebab makmum dah tegur. Bila dia duduk, kita tak payah niat mufarakah. Jadi selamat sembahyang kita dapat 27. Kalau terpaksa, hilanglah oleh jemaah tadi. Yang ikut awal tadi ya dapat. Okey, bagus. Boleh ke lagi ni 49 lah? Boleh? Nak ramai dah. Masuk sembahyang, nak sembahyang Isyak. Baik. Jadi bila apa ni, imam lupa. Okey. Terbaik kalau kita tak ada apa-apa urusan, kita dah niat mufarakah, kita elok ikut pergerakan imam. Padahal kita tak ikut. Supaya nak ngelakkan fitnah. Kadang-kadang bila kita dah mufarakah, memang bebas dah, tak payah ikut imam pun tak apa. Imam tak rokok ni, kita rokok dulu. Orang sebelah kata, apalah kawan aku sebelah ni? Imam belum rokok, dia rokok dah timbul fitnah. Orang sebelah tak tahu. Sebab kita yang tahu, sebab kita mufarakah. Yang terbaiknya, imam rokok, kita ikutlah. Seolah-olah kita ikut imam, tapi tak ikut. Nak jaga fitnah tu. Tapi mufarakah yang begitu tak apa, sebab kita tak ada apa urusan nak keluar cepat ke, nak apa nak pergi tandas ke. Tapi mufarakah kerana sakit perut, ada juga kita mufarakah ni kerana sakit perut, dah tak tahan dah. Masa tahiyat imam baca lambat, lama baca, kita dah habis dah. Imam ni tak salam-salam lagi. Kita dah sakit perut dah. Ketika itu kita boleh niat mufarakah. Aku tak ikut imam. Bila dah sebut aku tak ikut imam, salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergilah bilik ayah. Jangan duduk situ. Kodoknya nak ikut imam juga. Aku tak ikut imam, duduk situ. Terkeluar lah. Sebab kita sakit perut. Jadi tengok keadaan. Orang mufarakah ni ada banyak sebab. Di antaranya kalau dia semayang dekat airport. Semayang jemaah airport, tiba-tiba imam baca panjang. Pengumuman dah buat dah, tuan-tuan, Boeing sekian akan berlepas. Sila masuk checkpoint. Kita tengah semayang. Macam mana? Boleh niat. Aku tak ikut imam. Selesai kan semayang seorang-seorang. Habis kan? Pergilah. Takut ketinggalan kapal terbang. Ataupun takut ketinggalan kereta api. Semayang kat kereta api. Kalau hilang lah. Hilang pada jemaah. Sebab imam, di antara imam, dia kena raikan makmum-makmum dia. Kalau di semayang tempat-tempat orang yang ramai, orang sibuk dekat airport, janganlah panjang-panjang. Hatta semayang Jumaat pun, jangan baca panjang-panjang. Jumaat ringkas-ringkas, dah habis salam, terus doa. Sebab ada orang nak pergi makan lah, nak ambil anak sekolah lah, nak pergi hantar tuition lah, nak pergi kerja lah. Orang ramai macam-macam.
Kita ringkas-ringkas. Itu maknanya imam meraihkan makmum dia. Kalau baca panjang-panjang, buat tahlil pula, hari Jumaat buat tahlil, orang nak kabut lah, orang nak balik cepat, ambil anak lah apa, dah tak boleh. Jadi rugi ya. Sebab tu imam kena meraihkan makmum-makmum dia. Boleh tuan eh? Boleh eh? Sekarang tu dulu dekat ke-9 dah. Jadi apa pun mesti ada ilmu lah. Kerana semayang ni penting. Nabi sebut as-salatu imaduddin. Solat ni tiang agama. Tiang agama Islam ni adalah solat. Faman aqamaha faqad aqama din. Barang siapa yang solat betul, dia telah menegakkan agama dia. Wa man tarakaha faqad hadama din. Kalau dia semayang tak betul ataupun dia tak semayang, dia telah meruntuhkan agama dia. Dan semayang ni pula menentukan amalan-amalan lain diterima atau ditolak oleh Allah. Nabi kata, awwalu ma yuhasabu minal 'abdil yaumal qiyamah as-solah. Perkara yang pertama akan dihisab di akhirat kelak adalah solat. Wa idza saluhat saluha sairu amalihi. Kalau solat dia betul, amalan-amalan lain juga turut betul. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau solat dia rosak, jadi amalan-amalan lain juga turut rosak. Walaupun dia rajin sedekah, rajin baca Quran, tapi sembahyang dia banyak masalah. Allah tolak. Sedekah dia tolak, baca Quran dia tolak. Jadi rugilah kita. Allah tak tengok dah. Dia sembahyang dia nombor 1 lah. Buat elok-elok, jangan buat benda-benda yang makruh. Kita banyak buat benda makruh jadi kalau boleh dah ada panduan ni ikut. Kerana itu dulu yang baik daripada Allah, yang lebih tu saya sendiri, saya mohon ampun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada umat Islam dan pejuang-pejuang Islam di Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada umat Islam dan pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia. Wa wahid sufufahum, kau satukanlah saf-saf mereka. Wa jama' kalimatahum, kau tetapkanlah pendirian dan pandangan mereka. Wa afribris sabra ala qulubihim, engkau berikanlah kesabaran di dalam hati-hati mereka. Wansurhum ala a'daika wa a'daihim, berikanlah kemenangan kepada mereka dalam jihad mereka menentang musuhmu dan musuh-musuh mereka. Wa haqiqin nasra wal fawza lahum fi jihadihim li'a'la'i kalimatikal ulia, berikanlah kemenangan kepada mereka dalam jihad mereka menegakkan kalimahmu. Waj'alna minhum waj'alna minhum waj'alna minhum, jadilah kami sebahagian daripada mereka. Allahumma alaika bil yahudi wan nasara wa man wallahum. Allahumma alaika bil yahudi wan nasara wa man wallahum. Allahumma alaika bil yahudi wan nasara wa man wallahum. Ya Allah, kau hancurkanlah Yahudi dan Nasrani dan kuncu-kuncunya. Berikanlah kemenangan kepada umat Islam di Palestin, ya Allah. Kami hanya mampu berdoa kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami sekalian, ya Allah. Engkau kurniakanlah pahala syuhada yang sebanyak-banyaknya kepada mereka, ya Allah. Dan kau bangkitlah mereka di akhirat kelak tanpa hisab dan terus memasuki syurga-Mu, ya Allah. Kabulkanlah doa kami sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.